Shalom saudara-saudari, salam berkat dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam prinsip yang kelima, yaitu prinsip berkenaan dengan hutang. Saudara-saudari, Alkitab memberikan kita amaran berulang-ulang kali bahawa hutang adalah berbahaya. Malahan Alkitab mengatakan bahawa hutang adalah satu perangkap. Lebih daripada itu, jikalau kita membeli sesuatu dan tidak dapat menyelesaikan hutang kita, itu adalah dianggap sebagai satu kelakuan pencurian. Wow. Habakuk 2, 6b-7. Malangnya orang yang memperkaya diri dengan apa yang bukan miliknya dan yang membebankan diri dengan barang gadaian. Berapa lama lagikah sedemikian? Bukankah dalam sekejap mata akan bangkit para pemiutang yang menggigit engkau dan akan terjaga kalangan yang membuat engkau gemetar? Engkau akan menjadi jarahan bagi mereka. Di sini kita dapat melihat 4 bahaya hutang. Saudara-saudari, pertama ialah hutang akan membebankan kita. Kita akan merasakan tekanan yang berat. Kedua, hutang akan berkekalan. Jikalau kita tidak menanganinya, ia tidak akan lenyap begitu sahaja. Malahan jikalau hutang tidak ditangani, ia akan bertambah dan bertimbun dengan faedahnya. Ketiga, hutang akan mengakibatkan kita tidak aman. Kita akan selalu di dalam keadaan keresahan. Yang keempat, hutang akan memperangkapkan kita. Kita seolah-olah binatang yang terikat di dalam perangkap, saudara-saudari. Amsal 22:7. Orang kaya menguasai orang miskin dan si penghutang menjadi hamba kepada si pemiutang. Maksudnya kita yang berhutang adalah hamba kepada orang yang memberi hutang. Apabila kita berhutang dengan bank, kita adalah hamba kepada bank. Apabila kita berhutang dengan kawan kita, kita menjadi hamba kepada kawan kita. Apabila kita berhutang dengan kad kredit, kita akan menjadi hamba kepada syarikat kad kredit. Kad kredit adalah tuan yang paling kejam kerana faedah tahunannya adalah sangat-sangat tinggi, saudara-saudari. Persoalannya, apakah langkah yang harus kita ambil untuk membebaskan kita daripada perangkap hutang secara Alkitab? Langkah yang ingin saya cadangkan adalah penting, yang juga boleh kita kongsikan dengan kawan-kawan kita yang lain. Langkah yang pertama, kita terlebih dahulu memberikan komitmen untuk menjadi bebas daripada hutang. We must first commit ourselves to be debt free. Mazmur 37:21. Orang zalim meminjam lantas tidak membayar, tetapi orang yang benar menunjukkan belas kasihan lalu memberi. Saudara-saudari, bankruptcy adalah salah satu cara yang legal untuk melunaskan hutang, tetapi tidak bermoral. Kita akan digelar orang zalim jikalau kita tidak membayar hutang. Maksudnya, kita harus mencari jalan untuk menyelesaikan hutang kita. Amin, saudara-saudari. Langkah yang kedua ialah untuk kita memberikan persepuluhan dan menyimpan duit. Persepuluhan menyatakan bahawa Tuhan adalah pertama dan utama di dalam hidup kita. Penyimpanan pula adalah untuk kita menyimpan untuk masa hadapan dan mendapat faedah yang berkompaun. Maksudnya, walaupun kita di dalam hutang, kita harus melakukan persepuluhan dan menyimpan duit terlebih dahulu. Ini yang telah saya kongsikan di dalam prinsip keuangan kedua dan ketiga, iaitu prinsip 10-10. Langkah yang ketiga, saudara-saudari, ialah untuk membuat rekod. Kita senaraikan rekod tentang apa yang kita miliki, apa yang kita hutang dan apa yang kita dapat, iaitu pendapatan kita. Amsal 24:3 mengatakan, dengan hikmah rumah dibina dan dengan pengertian dikukuhkan. Kita harus mengerti di mana, dari mana dan ke mana wang kita digunakan. Ini adalah budgeting yang akan kita pelajari di dalam sesi yang akan datang. Langkah yang keempat, menjual harta benda yang bukan keperluan kita. Maksudnya kita tukarkan harta kita kepada cash. Dan daripada cash tersebut, kita dapat mengurangkan hutang kita. Yehizikiel 27. Firmanku kepada mereka, setiap orang harus membuang berhala kejijikan yang dipujanya dan tidak boleh menajiskan diri dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi mari kita meneliti senarai harta benda kita yang tidak penting dan membuat keputusan untuk menjualnya untuk mendapat cash. Langkah yang kelima, membuat pelan pembayaran hutang. Amsal 21:5.
Rancangan orang rajin hanya mendatangkan keuntungan, tetapi setiap orang yang terburu-buru hanya akan berkurangan. If you don't plan, we are planning to fail. Saudara-saudari, kita harus dengan intentional di dalam kita membuat perancangan untuk menyelesaikan hutang. Di dalam kita membuat plan, kita juga boleh mencari nasihat orang yang bijak dan takut akan Tuhan. Langkah yang keenam ialah untuk kita membuat keputusan untuk menyelesaikannya di dalam tempoh yang separuh. Jikalau hutang kita adalah 20 tahun, kita harus merancangkan untuk menyelesaikannya di dalam 10 tahun. Mengapa? Kerana faedah hutang akan dikurangkan dengan banyak jikalau kita mempercepatkan penyelesaian hutang. Dan langkah yang ketujuh, jangan kita tambahkan hutang yang baru. Ibrani 13:5a, jagalah hidupmu supaya jangan menjadi pencipta wang. Kamu harus berasa cukup dengan apa yang ada padamu. Kita harus berasa cukup, iaitu principle of contentment ataupun prinsip kepuasan hati. Jikalau hutang kita bertimbun dengan kad kredit, perkara yang pertama yang harus saudara-saudari lakukan ialah mengguntingkan kad kredit tersebut dan membuangkannya ke tong sampah. Di dalam usaha kita untuk menjadi bebas daripada hutang, kita tidak seharusnya menambahkan beban kita dengan hutang yang baru. Amin, teman-teman sekalian. Jadi, saudara-saudari, hutang adalah satu perangkap yang kejam. Dan jikalau kita di dalam keadaan berhutang yang sekarang ini, kita harus memulakan langkah untuk menyelesaikan hutang kita dengan langkah-langkah yang telah saya cadangkan. Janganlah kita jemu berbuat baik, kerana pada musimnya nanti, kita akan menuai jika kita tidak putus asa. Apa yang telah kita pelajari adalah untuk dunia yang sementara ini. Tetapi untuk hidup kita yang berkekalan, kita harus tahu, saudara-saudari, bahawa hutang dosa kita telah diselesaikan dengan pengorbanan Yesus di atas salib. Dia telah menghapuskan hutang dosa kita dengan memakukannya di kayu salib, seperti yang tertulis di dalam Kolose 2:14. Kerana itu, kita bersyukur. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengajaran-Mu kepada kami pada hari ini, yaitu prinsip berkenaan dengan hutang. Hari ini kami ingin bebas daripada hutang. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh itu kami dengan rendah hati meminta pertolongan Tuhan di dalam kami memulakan langkah untuk menyelesaikan hutang kami. Terima kasih juga kerana Engkau telah melunaskan hutang dosa kami, dan kerana itu kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.